Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. So hari ini saya rasa terpanggil lah untuk buat satu video review ataupun video reaction, dan menerangkanlah mengenai sebenarnya apa yang berlaku dalam video tu, sebab video tu dah tular, dan dia mengenai salah seorang kita punya pelakon lah, dan isu dia pun agak hot dalam masa 1 atau 2 minggu ni, iaitu kalau kita kenal, iaitu Abang Zul Yahya. Dia ada buat satu video mengenai isu kemanah. Saya tak nak komen lah benda-benda berkaitan dia punya pegangan, iaitu anti vaksin ke, dia tak nak ambil vaksin ke, dia tak nak hantar anak dia ke sekolah ke apa. Saya tak nak komen isu tu. Saya cuma nak komen isu tentang memanah, sebab saya dalam industri memanah dan saya tak nak benda-benda yang dia buat tu akan mengakibatkan, menjadikan satu fitnah lah untuk orang penggiat sukan memanah ni. Jadi pertama kali, benda yang saya nak beritahu kat sini adalah saya buat video ni bukan untuk menghantam Abang Zul Yahya ataupun kita nak menghina dia ke apa, bukan. Saya buat video ni hanya untuk mendidik dia ataupun mendidik orang-orang baru yang dalam sukan memanah ni, baik tradisional, baik moden. Kita tak mau, kita nak benda-benda ni dalam sukan memanah ni, benda yang sebab benda ni sunnah, benda ni sukan yang kita panggil sukan yang dipandang tinggi lah dalam masyarakat ni, orang yang boleh memanah ni. Jadi saya tak nak lah benda-benda yang kalau dia buat ni boleh membahayakan diri dia sendiri ataupun membahayakan orang di keliling dia. Sebab kalau apa-apa jadi, kami semua akan affected, satu Malaysia ni akan affected, baik orang tradisional, baik geng moden, baik kita punya atlet apa semua, kita tak mau. Jadi sebelum saya komen, sebelum saya bagi satu ulasan mengenai video ni, saya nak tunjuk dululah video tu. Okey, jom. So sama-sama kita tengok dulu video ni. Lepas tu saya bagi komen lah. Alright. Okey, memanah dia tak boleh target bukan kita yang bagi sasaran, tetapi Allah SWT yang kan. Kita hanya tawakal kan. Kita meletakkan kepada Allah SWT. Okey, dah tengok kan video tadi tu. Okay. Sebelum saya mulakan untuk ceritalah mengenai apa kesalahan ataupun untuk menegur Abang Zul, saya nak beritahu, saya nak memetiklah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tu berbunyi macam inilah, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, dengan segala jenis kekuatan, dan ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Jadi kat sini baginda telah bagi tahu yang mana dalam sukan memanah ni ada kekuatan. Kekuatan macam mana tu, apa semua tu saya tak boleh nak explain hari ni, bukan dalam video ni. Sebab tujuan saya buat video ni adalah untuk mendidik lah, mendidik orang yang tengok video ni, dan juga mendidik Abang Zul mengenai sukan memanah. Okay. Pertama sekali, sebelum kita bagi lagi jauh, sebelum saya bagi tahu kesalahan telah abang ni, saya nak bagi tahu abang, kalau abang tak ada coach, saya sarankan abang untuk berjumpa dengan orang profesional mengenai sukan ni. Sebab kita tak boleh memanah tanpa ilmu ni, bahaya sangat-sangat. Okay? Kalau abang duduk di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor, saya boleh recommend abang pergi ke Archer Studio. Di Archer Studio ni, kat situ dia ada fokus, sama ada tradisional ada, bebo ada, recurve ada, compound ada. Itu satu kat tradisional. Ataupun abang boleh jumpa dengan individu macam Captain Adha, dia di Putrajaya, ataupun Ustaz Syed Hawa. Orang-orang ni dia orang yang hebat dalam sukan memanah, lagi-lagi berfokus kepada sukan memanah tradisional. Jadi dia boleh guide, dia boleh ajar abang macam mana sebenarnya nak memanah dengan betul. Sebab dalam memanah ni bukan sekadar pasang busur, tarik dan lepas. Bukan macam tu. Dia ada seni dia. Okay? Ada seni dia. Baik tradisional, baik moden, dua-dua ada seni dia. Jadi dalam tradisional pun dia ada seni dia. Pakai bow dia pun, busur dia ni pun ada pelbagai jenis. Bukan sekadar dia bukan ada satu jenis je. Dia ada banyak jenis. Dan kat situ pun dah ada ilmu benda yang lain. Teknik dia, cara nak tarik dia lain. Ada yang tarik macam ni, guna thumb, tarik, aim, lepas.
Ada yang guna three finger tarik, ada yang guna three finger under ataupun kita panggil string walking. Benda-benda ni ilmu, benda-benda ni kita kena berguru. Memang dekat YouTube ada, saya tak kata benda kat YouTube tak ada. Benda ni kat YouTube ada, dekat apa panggil, kita boleh buka kat Facebook pun ada. Cuma yang bagi saya rasa lebih afdal lah, lebih terbaik adalah kena berguru. Sebab kalau kita tak ada berguru, kita pandai-pandai buat, sebenarnya kita berguru dengan syaitan. Dan syaitan ni tak lain dan tak bukan, tujuan dia hanya untuk membinasakan umat. Lagi-lagi orang Islam. Jadi kalau kita dah tengok kita tak berguru, kita main buat suka hati kita hentam-hentam, silat-silat hari bulan, kalau jadi apa-apa satu kemalangan lah, kita minta sifat, kita tak mau kemalangan berlaku. Tapi kalau jadi apa-apa kemalangan, dia bukan sekadar melibatkan Abang Zul ataupun dengan orang yang berlaku kemalangan tu, tapi masalah dia akan melibatkan kami semua, penggiat sukan memanah ni. Sama ada moden ke tradisional ke, kami akan terkesan. Saat lagi kalau apa-apa jadi, kami akan terkesan 100%, for sure kami akan terkesan. Jadi kami pun tak mau benda ni, kami tak mau benda ni berlaku pun kalau boleh. Kami tak mau kata biar Abang Zul dia kena, tak apa. Kami tak mau, kami dalam sukan memanah kami memang tak mau apa-apa kemalangan berlaku. Sebab baru-baru ni pun ada satu kemalangan berlaku melibatkan pelajar sekolah, habis affected. Sekolah nanti pun affected. Nanti cikgu-cikgu sekolah pun dia akan ni. Sebab budak tu tak ikut SOP yang betul dalam sukan memanah ni, dia terpanah. Hampir kena mata kawan dia, boleh buta. Jadi kat situ pun dah jadi macam-macam isu viral yang boleh membuatkan kami yang dalam sukan memanah, baik tradisional, baik moden, memang affected. Kami tak mau benda-benda macam tu berlaku. Okay. Jadi itu satulah kesalahan yang Abang Zul dah buat, adalah skydraw, tarik tinggi lepas. Bukan tarik tinggi lah, maksudnya masa aim tu dia tarik tinggi, lepas tu dia turunkan tangan lah. Kalau tengok dalam video tu dia tarik ni, tapi position dia sebelum dia tarik adalah tinggi. Bila tinggi, ni macam ni. Contoh ni anak panah ni, mata anak panah ni kena sentiasa menghala ke sasaran kita, target kita. Macam kat belakang ni nampak ni, kat belakang ni ada saya punya tangan macam ni. Kat belakang ni saya punya target tu. Jadi anak panah ni, mata ni kena sentiasa menghala ke arah target. Kalau dia duduk macam ni, dia akan manah ni. Sebab anak panah dia macam mana pun bila dia lepas, dia akan menurun macam tu. Dia akan menurun. Jadi kalau anak panah kita kata target, kalau kita tak ada tinggi, dia akan terbang tinggi dan dia punya trajectory dia tinggi. Bila tinggi tu, silat air bulan, kita boleh termasuk rumah kawan kita. Macam Abang Zul tu belakang, saya rasa ada rumah tu, boleh termasuk rumah jiran kat belakang. Abang tak ada kata kat kot nanti, kata dekat kot, kata saya terlepas, yang bagi kena sasaran tu adalah Allah. Betul, memang betul, Tuhan yang bagi kena sasaran. Tapi apa usaha abang untuk menghalang daripada kena benda tu? Kat situlah pentingnya ilmu. Kat situ pentingnya ada jurulatih, belum ada guide. Kat sini macam tadi saya cakap lah, mungkin coach ni dia boleh beritahu, ini salah ni, ni macam ni. Dia ada teknik dia. Dia tak boleh, kita tak boleh. Kita kalau nak belajar memanah, kita kena belajar dengan orang yang ahli, orang yang dah memang menceburi bidang ni. Memang belajar macam mana nak coaching, macam mana ni. Jadi apa guna mereka dapatkan ilmu tu semua kalau abang tak pergi jumpa mereka? Itu satu. Itu yang penting tu. Untuk mendapatkan ilmu ni, abang kena jumpa orang yang betul. Ingat saya dah cakap tadi, ilmu kalau kita pergi berguru, kita buat ilmu tanpa guru, itu berguru dengan syaitan. Syaitan ni tujuan dia hanya untuk membinasakan. Okay. Yang kedua, saya tak boleh nak kata dia salah ke tak salah ke apa macam tu, sebab benda ni mainkan hukum hakam semua ni. Saya bukan ustaz. Cuma kat sini saya nak beritahu, memang betul dalam memanah ni sasaran tu diberikan oleh Tuhan. Dan dalam hidup ni kita kena bertawakal. Tapi kita tak boleh lupa, kita jangan lupalah yang mana Rasulullah SAW dia ada bersabda, dia ada inilah tegur satu sahabat, yang mana sahabat tu dia nak dia dah sampai, dia tak mau ikat unta dia cakap dia nak bertawakal kepada Allah. Itu salah tu. Lepas tu baginda Rasulullah dia tegur, dia cakap kata sebelum bertawakal kena ikat dulu unta tu supaya unta tu tak lari. Kalau kita tak ikat,
confirm untuk tu boleh lari. Tapi kalau kita ikat, dia tak lari di mana-mana. Bila dia tak lari di mana-mana, itulah nama dia usaha. Kalau terputus ke tali itu lain cerita. Tapi kita dah berusaha. Sama dalam sukan memanah ni. Jadi apa usaha sebenarnya dalam sukan memanah? Usaha dia adalah kita punya aim. Kita punya target tu. Kita tengok dia. Kita aim, tengok, kita tarik. Okey, kita tarik ni macam ni. Kita tengok macam tu. Kita tengok dia punya aim, sasaran kita dah aim betul-betul, kita dah kumpul, kita lepas. Bila kita lepas, anak panah ni akan terbang. Kita lepas, anak panah ni akan terbang. Sebab dalam hidup ni ada 3 benda yang kita tak boleh tarik balik ataupun tak boleh berpatah balik. Nombor 1 adalah masa yang telah ditinggalkan ataupun masa yang telah berlalu. Satu saat pun kita tak boleh patah balik. Yang kedua adalah kata-kata yang telah dilepaskan daripada mulut kita ni. Jadi kata-kata tu, contoh kalau kita dah kata sesuatu yang buruk, kita tak boleh tarik balik. Ini walaupun macam kita tengok kan dalam parlimen ke apa kan, orang angkat tangan cakap tarik balik speaker, tarik balik ke apa ke semua, sebenarnya benda tu menyalahilah sunnatullah, sebab kata-kata dah keluar tak boleh tarik balik. Yang ketiga adalah anak panah yang telah dilepaskan. Anak panah ni dia diciptakan untuk ke hadapan. Dia tak boleh patah balik. Melainkan anda shoot terbalik. Anda shoot terbalik, dia patah ke belakang. Tapi kok mana pun, kalau kita tengok pun dia masih akan satu arah. Dia akan gerak satu arah, dia tak akan berpatah balik. Dia tak boleh pergi patah balik macam tu. Dia tak boleh, dia tak ada reverse. Dia satu arah sahaja. Jadi anak panah yang telah dilepaskan ni tak boleh patah balik. Maka kalau dia ditakdirkan untuk mencelakakan orang, iaitu kena orang, menyakiti orang, dia akan kena orang. Kalau dia kena, kita aim pada target, dia akan kena target. Jadi kat situlah usaha dia. Sebelum kita bagi berlaku satu-satunya kemalangan, kita kenalah kita kena berusaha. Kita kena aim dulu, tarik, tengok sana, aim dah betul-betul. Itu seni dalam sukan memanah. Dan nak belajar seni dia, kenalah jumpa jurulatih. Betul. Tawakal yang ayat yang abang ambil tu pun saya selalu dengar, iaitu daripada surah Al-Anfal lah, ayat 17, yang mana Allah dah bagi tahu yang mana yang memanah tu, yang memberikan bidikan, lempar, Tuhan guna ayat tu dalam perkataan lempar. Tapi dia merujuk kepada memanah, anak panah lah. Anak panah yang telah dilemparkan, dikeluarkan daripada musuh. Yang kena pada musuh tu bukan yang ditakdirkan untuk kena musuh tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang mengenakan pada sasaran. Betul, memang betul, Allah yang mengenakan pada sasaran. Tapi sebelum kita kena pada sasaran, kita kena aim lah. Sebab Tuhan ni, dia sebenarnya dia berpaksikan kepada logik. Tuhan dia, kita ni manusia biasa. Apa yang Tuhan buat, dia ada explanation dia. Dan explanation dia mungkin sekarang kita tak boleh faham, tapi kemudian bila kita tambah ilmu kita, manusia pun makin advance, ilmu-ilmu ni semua kita dapat sebenarnya jawapan-jawapan tu ada. Mungkin 1400 tahun dulu tak ada jawapan, sekarang ada jawapan. Mungkin sekarang tak ada jawapan, tapi lagi 1000 tahun ada jawapan, lagi 10 tahun ada jawapan, lagi 100 tahun ada jawapan. Kita tak tahu, sebab kita ni manusia dan akal kita ni, walaupun pandai mana pun kita pada waktu ni, dia limited. Dan Al-Quran ni dia kekal relevan daripada mula diturunkan sampai sekarang ni, dia kekal relevan. Jadi ayat ni kena faham yang mana daripada surah Al-Anfal ni, ayat 17 ni, dia diturunkan sewaktu perang. Dan dia kata okey, memanah tembak, dan Tuhan yang akan kenakan anak panah tu kepada musuh-musuh Islam pada waktu itu. Okey. Jadi pada waktu sekarang, relevannya waktu sekarang ni, betul, kita tarik, kita lepas, Tuhan yang akan kenakan, sama ada masuk kuning ke, masuk merah ke, masuk biru ke, masuk hitam ke, termis ke apa, itu Tuhan yang tentukan. Tapi sebelum Tuhan tentukan, benda tu dia kena tengok, dia akan tengok usaha kita. Dia akan tengok usaha kita. Kalau kita tak aim, dia akan pergi. Sebab anak panah ni, dia berdasarkan hukum fizik. Hukum fizik sunnatullah, dia akan ke depan. Tapi kalau anak panah ni duduk ke atas, dia akan tinggi. Kalau anak panah ni ke bawah, dia akan turun bawah. Kalau dia straight, dia akan pergi straight. Tapi anak panah ni sebab dia berat, mata depan ni, so dia akan macam mana pun, graviti akan tarik dia dan dia akan turun. Itu dalam
Kalau kita tengok hukum fizik sunnatullah, fizik dia akan turun sebab mata depan ni berat, dan macam mana pun apa yang ada di atas akan turun ke bawah, apa yang ada di atas akan turun ke bawah. Jadi kalau dia duduk kat atas, dan kalau dia duduk kat atas, trajektori dia tinggi, dia akan pergi tinggi. Bila dia pergi tinggi, itu masalah dia. Kalau dia pergi masuk rumah orang, kena orang, bahaya, masalah kat kami juga. Okay. Jadi dua benda tu lah yang saya nak tegur lah Abang Zul mengenai apa benda yang abang nak buat. Tapi apa-apa pun saya kata terima kasih lah ataupun tahniah lah, sebab sudi untuk menjadi ahli dalam sukan memanah ni. Cuma saya punya nasihat, dapatkan jurulatih yang bertauliah untuk mengajar abang dalam sukan memanah. Dan sukan memanah ni luas sangat-sangat abang. Ada horseback archery, dalam traditional archery pun kita ada, kita punya bow dia pun dia ada macam-macam jenis. Ada horse bow, ada kita punya apa panggil bending bow, straight bow, apa semua tu pun macam-macam jenis pun ada. Dan Jepun punya pun ada, Korea punya ada, Mongolian, Turki, macam-macam jenis. Bow daripada Europe pun ada. Banyak. Jumpa orang yang betul, belajar dengan mereka, tanya mereka apa semua. Kalau nak beli barang ke apa ke semua pun abang boleh kontak saya boleh sediakan barang. Cuma dari segi pembelajaran mungkin tak possible sebab saya di Pulau Pinang, saya tak sure lah abang duduk mana, mungkin abang duduk di Selangor kot. Abang mungkin di Selangor. Jadi bila abang duduk kat Selangor ke apa ke, saya sarankan abang pergilah kat tempat-tempat yang saya mention tadi tu, macam Archer Studio ke, Kamentra, jumpa Captain Adha, ataupun jumpa Ustaz Syed Hawa. Ada ramai lagi lah. Ataupun boleh jumpa Coach Joe di Elda Archery, boleh jumpa apa panggil Coach Zaimi. Kat situ dia pun Abi Waqas Archery kan, ataupun boleh pergi ke Saat Archery di Shah Alam. Jadi kat sini, kat Selangor ni memang banyak tempat-tempat memanah. Jadi kat sini saya just nak minta tolong abang lah, tolonglah sangat-sangat, janganlah buat benda macam tu. Dan saya harapkan ada positif feedback lah daripada abang. Saya buat ni, tujuan saya hanya untuk mendidik. Saya bukan nak menjatuhkan abang ataupun menghina abang. Tujuan ni, video ni hanya untuk mendidik abang dan mendidik orang-orang yang baru dalam bidang manah, sebab kami tak mau terjadi apa-apa fitnah ataupun jadi apa-apa benda yang tak menginginkan lah, benda-benda yang bahaya ni. Jadi sampai di sini saja video ni. Video ni panjang sikit. So saya harap Abang Zul boleh faham lah apa yang saya sampaikan. Saya harap insyaAllah satu hari nanti kita akan jumpa. Dengan izin Allah kita akan jumpa dan kita akan bersembang lagi panjang lah mengenai sukan memanah. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum.